siapakah wakil Kerajaan Osmaniyah di alam Melayu? Ialah Sultan Atas. Boleh tulis macam itu tak? Boleh tak tulis bangsa kita seperti itu? Tak boleh tulis. Tak ada bangsa yang dapat menulis keburukan bangsa dia kecuali orang yang bertakwa. Itu sebab sejarah tak pernah tepat, sebab dia tak akan tulis keburukan, tetapi Raja Haji tulis bangsa pengkhianat, dia sebut bangsa dia sebelum dia syahid. Kita kembali dekat sikit di Thailand, kita panggil Thailand sekarang, dulu bumi Melayu. Kita ingat Tok Bendang Syekh Ahmad Muhammad Mustafa, Panglima Perang Patani yang menentang Siam. Namanya Syekh Wan Mustafa Wan Muhammad Wan Zain Abidin, Faqih Wan Musa dan sebagainya, keturunan mereka. Dan ketua ulama Mekah bernama Syekh Ahmad Batani, yang tuan-tuan baca kitab pada itu ialah cucu kepada Panglima Perang Patani. Dan kita berjuang menentang Siam. Sejarah berulang. Kekuatan kita hancur sebab pengkhianat daripada barisan kita sendiri. Kita kalah sebab pengkhianat di antara bangsa kita yang khianati perjuangan jihad kita, sebab Siam menjanjikan kalau anda menang, kalau Siam menang, anda jadi raja. Bila menang, dia datang untuk menjadi raja. Dengan raja kamu tidak boleh taat, takkan dengan Siam kamu taat. Hukumnya pijak gajah, pengkhianat. Bukan kita, pengkhianat dihukum oleh Siam. Inilah sejarah, satu demi satu bumi kita hilang. Sedikit demi sedikit pengkhianatan. Tadi Melaka, ini di Petani pula. Sedikit bumi kita sedikit demi sedikit jatuh karena pengkhianatan. Sebelum itu kita jatuh di Khmer ataupun di Champa. Champa pun sama. Pengkhianat daripada dalam lah yang menyebabkan kita jatuh. Di Mekah, Syekh Abdul Samad Al-Bani mengumpul kekuatan yang ada. Kembali ke tanah air, berjuang menentang Siam bersama Kedah. Sebab ayahandanya ialah Mufti Kedah, Qadhi Besar Kedah. Dia asal Palembang tapi dilahirkan, tak silap saya, di Kedah. Dia orang Kedah, walaupun namanya Palembang, dia orang Kedah. Dan Palembang itu nama keturunan dia. Ayahandanya dilantik jadi mufti, dan ketika pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa yang sangat kental. Sultan Muhammad Jiwa ni dia tak silap saya, dia tak nak jadi raja. Dia lari ke Mekah. Tetapi rakyat Kedah terpaksa panggil untuk menjadi khalifah. Dia balik. Dan ayah kepada Syekh Abdul Samad Al-Bani adalah Panglima Perang dan juga sebagai mufti. Adandanya juga di Mekah menjadi guru kepada Syekh Daud Watani. Dan dia juga mengumpul satu bala tentera untuk berjuang menentang Siam. Akhirnya dia syahid di Chenok, Narathiwat. Ini kuburnya. Ketika saya melawat pada belasan tahun lepas lah, mungkin 10 tahun lebih, masih dalam pokok getah. Masih, ini sudah cantik dah. Dulu terbiar nak masuk pun cari lorong tak jumpa. Tanya orang kampung, ada kata ada lorong, masuk lorong. Masuk baru jumpa kubur. Ini aku Syekh Daud Watani. Badannya dimakamkan di sini, kepalanya dibawa oleh Siam ke Museum Royal, Museum of Bangkok. Mereka yang menyaksikan masih ada darah di leher Syekh Abdul Samad Al-Bani. Menunjukkan kematiannya ikhlas. Perjuangan yang berlandaskan kepada keimanan. Jihad yang hakiki. Daripada luar, yang dalam Allah yang menghukumnya. Nahnu bil zawahir. Wallahi ta'ala sar'i. Dalam konteks ini, muridnya Syekh Daud Watani
berundur ke Terengganu, mengumpul kekuatan, mencari pejuang-pejuang untuk menentang Siam, musuh yang telah mencabar Raja-Raja Melayu, Kerajaan Melayu Islam. Kekuatan yang dikumpul oleh Syekh Daud Patani tidak mencukupi. Dan selepas berunding dengan para ulama di Terengganu, di Pelamanis tak silap saya, strateginya kembali ke Mekah. Dan jadikan Mekah tampak perjuangan. Apabila musim haji tiba, maka pemuda-pemuda jamaah haji yang datang ditanam semangat jihad. Menjadi tokoh-tokoh yang dijazahkan bila balik ke tanah air berjuang bersama dengan rakyat lain. Dan mereka dijazahkan. Di antara yang diijazahkanlah Tok Janggut Pasir Putih. Tok Janggut bersama dengan sepupunya menunaikan haji sekitar kurun awal 420 dan diberi ijazah, dilantik sebagai panglima perang di Mekah. Datuk saya hidup sezaman dengan Tok Janggut dan dia banyak menceritakan apa yang berlaku Tok Janggut. Orang sini lebih tahu sebab saya daripada luar, di sini tempat dia. Datuk saya hidup sezaman dengan dia. Saya tak tahu apakah Datuk saya berjuang atau tidak, saya tak pernah tanya. Tetapi dia tahu apa yang berlaku Tok Janggut, seolah dia berada dalam sekurang-kurangnya dia tahu berita ketika itu. Dan apabila berada di Mekah, mereka melatih pendekar-pendekar kita untuk kembali ke tanah air. Dan Tok Janggut dilantik menjadi panglima di Mekah, bukan di sini. Dia dijazahkan oleh tuan-tuan guru kita di Masjid Bilal di atas bukit Jabal Ubay Kubais. Sejarah ini tak ditulis. Dan jangan lupa juga Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari, orang Banjar, orang Kalimantan, juga berada di Mekah dan menulis tentang jihad kitabnya Sabil Muhtadin yang kita baca sampai sekarang. Saya nak tunjukkan yang berjuang kemerdekaan kita ialah ulama. Bila kita merdeka, tak ada seorang pun. Yang lain, orang lain tak ada kemana yang disambut kemerdekaan. Yang berjuang tak ada. Kenapa? Kena tangkap, dipenjara, dibunuh. Ini. Nak tahu siapakah yang pejuang negara kita? Yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, itu pejuang. Yang hidup bersama British, makan dengan British, bercakap British, dipuji British, itu bukan pejuang. Kenalilah pejuang. Ya juang yang ditangkap, yang dibunuh, yang dihalau, itu pejuang. Jangan tersalah pilih pahlawan. Hari ini ramai orang rabun jauh, rabun dekat. Tak dapat pilih antara pejuang dengan petualang. Kadang-kadang petualang jadi hero. Pejuang di penjara. Hari ini saya nak tunjuk pejuang, bukan si petualang. Syekh Daud Patani tidak sempat kembali tanah air. Dia telah meninggal dunia di Taif. Ini dia kubur Taif. Kubur di Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allah muliakan dia, dimakamkan bersama dengan Ibn Abbas, sepupu bagi Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang pernah melawat Taif, lawatlah kubur Syekh Daud Patani. Jarak antaranya ribuan tahun, tetapi kuburnya berdampingan. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Daud Patani. Daripada berita yang kita terima, dia sedang mengumpul kekuatan untuk kembali ke Patani, tetapi barangkali Allah menjemput dia lebih awal. Barangkali wallahu alam, sebab sejarah tidak ada yang jelas siapakah yang dia kumpul di Mekah. Tetapi jemaah haji itulah yang menjadi kekuatan yang ketika itu jemaah haji bukan pergi 40 hari, setahun. Dan mereka ditrain di Mekah. Yang berjuang di sini di Pahang, di Kelantan, di seluruh negara kita. Semuanya kebanyakan daripada Mekah. Dan sejarah negara kita tak pernah tulis yang Mekah ni. Jadi orang lain tak nak kena-kena dengan pejuang sebenarnya. Kita tersalah memilih kaca daripada permata. Dan ini kubur
kawasan yang telah ditutup oleh kerajaan mereka sekarang. Kerajaan Saudi tidak suka kita tengok kubur, jadi dia tutup lah. Dia tutup ni kubur yang rendah tu ialah kubur tempat Syekh Daud Patani. Saya baru ni saya kebetulan alhamdulillah melawat kubur ini. Tetapi ada banyak bersih. Ada mengatakan makam Syekh Daud hanyalah diletakkan sementara di sini, kemudian dipindah ke Mekah. Wallahu a'lam, yang mana kebenaran. Tetapi maksudnya lah kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada Syekh Daud Patani berdampingan dengan Ibn Abbas yang didoakan oleh Rasulullah. Inilah kubur tidak ada tanda lagi, tidak ada nisan, jadi kita tak tahu lagi lah. Bahkan tak boleh nampak ni. Kubur ini ada tembok yang tinggi, tak boleh nampak. Cuma kita melawat dua-dua. Dan ini kubur yang ditutup. Kubur Syekh Daud Patani dan kubur Abdullah Ibn Abbas. Ada lagi orang lain, tetapi tidak jelas siapakah di antara mereka. Di antaranya katanya ada adik-beradik, tak silap saya, Sayyidina Ali, ada anak Abu Talib. Dan saya catatkan perjalanan ini. Dengan hari ini saya tulis pengalaman ini dalam buku Geopolitics Ibrah Perjalanan. InsyaAllah kita bincang subuh esok. Ada saya bawa 2-3 biji di luar, tuan-tuan yang bina boleh tengok lepas insyaAllah. Kita lihat petani, asalnya petani, empire yang bukan sebuah daerah kecil, sebuah empire yang berakhir sampai ke Pahang, sampai ke Terengganu, dan akhirnya sampai ke Besut. Besut termasuknya ujung Suk dah. Situlah sempadan kerajaan petani. Walaupun sebelumnya lebih berjauh, tapi akhirnya bertahan di Besut dah. Ujung Suk dah tu. Ujung Suk dah. Betul tak? Saya dipaham oleh catatan lisan, bukan secara catatan yang bertulis. Dan inilah bumi kita berakhir di Selat Tenggara. Sebelumnya atas lagi, tapi makin turun-turun sampai ke Selat Tenggara. Akhirnya kita diturunkan lagi sampailah ke Kalakubo. Nama-nama di selatan Siam, Thailand sekarang sangat-sangat menyentuh hati kita. Ada nama Phuket, asalnya bukit. Ialah Jala, Krabi, Gorobi, Patah Barat, Gorbi, Krabi, Tabai, Tabau, Patani, Patai ini. Bukan Patani, Patai ini. Sebab raja Kijang hilang di Patani. Mana Kijang? Patani lah, kat Patai ini. Jaring, dan kita tinggal kesan sejarah yang nostalgia. Pergi ke Krabi, jumpa orang Melayu, jual nasi lemak, nak cakap tak boleh dah. Hilang identiti. Islam mungkin masih ada, tapi bahasa sudah tidak ada. Kita kenang ulama kita yang tak pernah kita nama. Ini pejuang-pejuang kita yang tak pernah balik ke tanah air. Mereka duduk di Mekah. Kita tak pernah kenal mereka. Dan dicatatkan oleh Mekah. Ini pejuang-pejuang Anda tak kenal. Antaranya ialah Ibrahim Ibn Daud Al-Fatani, Ahmad Marzuki, Ahmad Mishat Al-Batawi, Bakir Nur Jogjawi Makih. Pernah dah kita dengar nama ini? Tak dengar. Ulama besar. Mekah iktiraf ini pejuang ulama besar. Baydawi Ibn Aziz Al-Lasami, Jami' Al-Rashid Rifa'i Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Fatani, Sulaiman Muhammad Husin Al-Palambani, Saleh Muhammad Ibn Allah Al-Kalantani, Saleh bin Mujian Al-Batawi Antanggarani, dan Abdul Rashid Aslam Al-Bugisi. Dicatatkan oleh kerajaan Arab Saudi sekarang. Pejuang-pejuang besar. Seorang pun kita tak kenal. Inilah yang latih pejuang-pejuang pendekar-pendekar kita ni. Ya kita kenal Mak Kilang, tak kenal atas. Atas siapa dia. Fila pun mak terpakai lah ya. Atas itu kita tak kisah dah. Akhirnya tenggelam yang sebenarnya. Yang tinggalnya murid-muridnya. Di antara mereka ada 4 tokoh yang besar. Syekh Abdul Samad Palambani, kiri. Syekh Marsha Al-Banjari, tepi dia. Syekh Abdul Haq Bugisi, Syekh Abdul Rahman Al-Misri. 4 tokoh besar.
Ini pejuang sebenarnya. Mogek-mogek dia lah yang balik pejuangnya. Bila kita merdeka, nama tak ada, hilang. Tak ada nama dia. Jadi siapakah yang diiktiraf sekarang sebagai pejuang kemerdekaan? Yang berjuang tak nampak, tak disebut. Generasi yang lebih lewat. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Jawa. Syekh Ahmad Al-Batani, ketua ulama kita di Mekah, pengarang Parit di tengah. Katanya bukan gambar dia juga. Dan tokoh besar, tokoh Paluh yang melatih Mak Kilau sebagai pendekar ialah daripada Mekah. Yang melatih pendekar-pendekar kita ialah ulama. Tetapi yang kenanya anak murid, cucu murid, tok guru tak semua tak disebut. Dalam sejarah negara kita, termasuk dalam filem Mak Kilau pun tak sebut ni. Hubungan kita dengan Turki Osmaniyah. Saya tulis satu buku lagi Turki Osmaniyah. Bagaimana hubungan kemerdekaan perjuangan Khalifah Osmaniyah dengan alam Melayu. Satu buku yang juga saya bawa tapi dalam perjalanan habis. Tinggal sebiji sampai sini. Kalau ada lagi total 2-3 biji. Ini ialah Istanbul, tempat perancangan peperangan. Khalifah kita terakhir di sini ialah Sultan Abdul Hamid II. Ia merancang peperangan di alam Melayu ini. Benderanya lah bulan bintang. Ini sebabnya semua masjid kita ada bulan bintang sebab Turki Osmaniyah. Dan kita baca khutbah untuk dia. Masjid Muhammadi, masjid ini juga baca untuk dia, tak untuk bukan sultan kita. Tahun 1932 kita masih baca khutbah untuk Sultan Abdul Hamid. Coba cek khutbah di Masjid Muhammadi. 1932 ke atas semuanya kita tak baca sultan kita. Kita baca kepada khalifah. Khalifah kita bersama ialah Sultan Abdul Hamid daripada hujung ke hujung. Daripada Maghribi sampailah ke Samarkand. Daripada alam Melayu sampailah ke Bosnia. Itulah empire umat Islam di bawah seorang pemimpin, yaitu Osmaniyah. Pun tak ada catatan sejarah ini. Sedikit pun tak ada sejarah dalam kemerdekaan negara kita. Dan siapakah wakil kerajaan Osmaniyah di alam Melayu? Ialah Sultan Atlas Syekh Ahmad Al-Batani. Dilantik menjadi ketua ulama, ketua duta. Hubungan alam Melayu dengan Istanbul ialah Syekh Ahmad Batani. Dan Syekh Ahmad Batani dikenal sebagai ulama dan dia adalah ahli siasah, ahli pentadbir yang cekap, yang hebat. Dialah merancang peperangan, menentang peperangan di alam Melayu, menentang British, menentang Belanda, menentang Spanyol. Ini orangnya. Tapi di Tugu kemerdekaan kita tak ada nama ulama, yang ada semua nama Mak Saleh. Mak Saleh musuh kita. Di Tugu Negara semua Mak Saleh. Macam mana boleh berlaku begini sekali? Dahsyat. Dahsyat. Yang pejuang hilang. Yang musuh kita ada nama di Tugu Negara. Kita terbalik dah. Terbalik sama sekali. Habis kita berdoa, warinal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihat kami yang benar itu benar. Warinal batila batila. Hari-hari doa, tapi tak kenal-kenal pejuang. Sebab kita tak hayati, baca amin belakang. Ini ialah satu penghormatan kepada orang Melayu. Ini matbah ataupun percetakan pertama yang dibina di Mekah oleh Osmaniyah untuk orang Melayu. Bukan untuk orang Melayu, untuk semua Islam, tetapi orang Melayu yang jadi ketuanya, Syekh Ahmad Batani. Syekh Ahmad Batani dilantik menjadi ketua printing di sini. Dan dia mula cetak kitab Jawi kita baca, semua cetak di sini. Kebanyakan yang awal. Kitab Siratul Mustaqim, kitab Sabil Muhtadin, kitab Faridul Faraid dan sebagainya. Ia tetap baca, ya kitab kuning terjual kat Japarawasa, sinilah tepatnya buatnya. Sebelum berpindah ke Mesir kemudian. Ketika itu kerajaan Osmaniyah sedang diancam oleh British
Yahudi, dan Wahabi. Dan seketika itulah Syekh Ahmad Patani tak dibenar cetak kitab di sini lagi. Syekh Ahmad Patani pergi ke Mesir. Inilah di antara kitab yang awal dicetak oleh Kerajaan Osmaniyah, dan yang penting adalah setiap yang dilatih di Mekah mesti ilmu fiqh, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang tafsir diberi lebih awal sebelum balik berjuang. Itu sebab anda balik bawa kitab Jawi, ditulis di Mekah, bukan tulis di sini. Wah, balik dan ajar di pondok-pondok, diajar di masjid, di balasah, di mana-mana. Dan antara kitab yang awal ditulis ialah kitab Nuruddin Ar-Raini, Siratul Mustaqim, Sabil Muhtadin, dan kitab-kitab lain. Senara-senara kitab yang saya baca, kitab daripada Syekh Taud Patani juga, itu di antara kitab yang awal dicetak di sini. Siapa di belakangnya? Syekh Ahmad Patani, ketua ulama kita. Apabila British lah curiga, dia tahu kitab-kitab ini menimbulkan kekuatan yang sebenarnya. Sebelum itu kita ada kitab, kita hanya tulis tangannya. Terhad, dan sekarang mereka curiga tak bagi tercetak lagi. Maka Syekh Ahmad Patani dicari pencetakan lain. Maka terjumpalah syarikat yang baik ini, Mustafa Alwi Al-Halabi di Qahirah. Masih ada sampai sekarang, tapi tak berfungsi. Kitab-kitab Jawi masih banyak bertimbun-timbun di bawahnya. Kalau pergi tuan Qahirah, pergi melawat. Ini kitab-kitab yang bertimbun-timbun, yang dicetak untuk orang Melayu, kitab Jawi. Ialah tujuannya untuk kemerdekaan tidak boleh dengan semata-mata dengan senjata, mesti dengan ilmu dan kekuatan jiwa. Dan situlah kita lihat pondok-pondok didirikan. Pondok Pulau Condong antara yang pertama di Kelantan, Syekh Abdul Samad Abdullah, yang juga balik dari Mekah, buka pondok di situ, Kapur Bukit namanya, Kapur Pulau Condong. Dan kemudian pindah ke Kapur Sorau, kapur saya lah tu. Kemudian kita lihat Syekh Ahmad Patani. Tugas yang kedua ialah cantum ke seluruh alam Melayu ini bawah satu khalifah. Sebab ketika itu Siam telah ambil sebahagian, British ambil sebahagian, Belanda ambil sebahagian, Spanyol ambil sebahagian, Perancis ambil bahagian atas. Tugas Syekh Ahmad Patani dilantik menjadi komander terbesar, merancang, bukan sebagai komander tentera, tapi komander yang merancang supaya dicantum kembali seluruh wilayah ini di bawah seorang khalifah. Osmaniyah mengatakan, oleh kerana kita terbesar, lantik khalifah yang menjadi gubernur kepada khalifah yang sebenar di Istanbul. Maka tujuan yang pertama ialah untuk selamatkan Kelantan, Terengganu, Penani, Kemboja. Itu tugas pertama. Cantum di bawah seorang khalifah. Siapakah khalifah yang dicadangkan? Khalifah yang dicadangkan ialah orang ini. Seluruh kawasan ini harus disatukan di bawah satu khalifah, Melayu Raya ataupun Melayu Raya, di bawah simbol Osmaniyah. Maka ketika itulah Osmaniyah bola bintang ini disebarkan di alam Melayu, sehingga kita sangka ini simbol Islam, bukan, ini simbol Osmaniyah. Masjid-masjid yang dibina sebelum tahun 90-an semua bola bintang. Lepas 90-an barulah masjid ini pun dah tak lari daripada Osmaniyah dah. Dia buat macam tu dah. Itu dipengaruhi oleh Saudi. Tugas yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Patani, tubuhkan persatuan. Persatuan Jamatul Pataniyah yang masih wujud, tetapi bukan untuk peperangan lagi, tapi bukan jihad lagi, tapi untuk penerbit tajam. Kemudian yang penting adalah Jamatul Rasyidiyah. Inilah pejuang sebenarnya, berpusat di pulau penyengat. Jamiat Pataniyah berpusat di Patani dan juga di Basrah, Pahang. Kemudian dipimpin oleh murid yang sangat disayangi oleh Syekh Ahmad Patani, Syekh Ali Kelana, mufti Singapura yang pertama, alim orangnya. Saya tengok kitab yang dipunyai, dia tulis oleh Syekh Ali Patani Kelana ini, sangat cantik tulisannya, detail, kitab ikhna, ditulis tangan dan penuh dengan tabik. Kemudian Jamatul Khariyah Betawi di Jawa, kita tak berpisah, Jawa, Sumatera, Melaya,
Borneo, Kalimantan, satu negeri. Dan di bawah kepimpinan Syekh Ahmad Patani. Kemudian di Jawa ditubuhkan syarikat Islam. Penting ini. Syarikat Islam ini sangat penting. Dan murid Cakronomoto ini pejuang di Jawa. Tak terpisah dengan kita. Dia terus berjuang di sini juga. Kemudian syarikat Islam ini dibawa ke Singapura. Dibawa ke Pulau Pinang, dibawa ke Kelantan. Pasir Putih tempat pusat dia. Cari balik. Tak ada sejarah ni. Syarikat Islam Pasir Putih menjadi satu landmark di negara kita. Tapi tanya orang seperti tak tahu, tak adalah, tak pernah dengar syarikat Islam. Sebab sejarah semua tutup. Siapa tutup? British. Bimbang kalau kita tahu bahawa seluruh alam Melayu ini satu negara. Mereka nak pecahkan kita supaya kita kecil. Dan wakil mereka ialah Tuan Haji Abdul Malimbo Terengganu. Dialah yang membawa mesej kesatuan. Dan British tangkap dia dengan tuduhan palsu. Mengatakan dia menentang raja. Dan raja menangkapnya. Dan berjuang lepas. Berjuang lagi. Dan sejarah Abdul Malimbo sebelah Pasir Putih. Tokoh khalifah jadi cadangkan dalam Melayu, ini orangnya. Murid yang dilatih di Mekah. Siapa dia? Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Raja Melayu yang paling alim. Dialah yang dilatih di Mekah oleh Syekh Ahmad Patani dan ulama-ulama. Diberikan ilmu yang sepenuhnya dengan siasah dan sebagainya. Dan balik ke Terengganu untuk merancang, untuk menjadi khalifah. Bukan di Terengganu, seluruh alam Melayu ni. Tak ada juga sejarah ni. Sejarah Terengganu tak ada. Dari mana sejarah saya sebut? Jangan tanya. Dan sebagai persediaan, perlembagaan negara Islam harus ditulis. Dan muncullah perlembagaan yang disusun di Terengganu. Bukan untuk Terengganu, tetapi untuk seluruh alam Melayu. Tetapi dalam yang ada yang saya baca, masih dikhususkan untuk Terengganu. Namanya I'tiqad al-Muluk bi Ta'dil as-Suluk. Ini perlembagaan yang kedua di negara kita. Perlembagaan pertama ia wujudlah di Johor. Yang kedua ialah di Terengganu. Yang ketiga di mana? Malaysia lewat. Malaysia, perlembagaan kita, kemerdekaan kita tahun 1957. Ini tahun 1900. Dan semua sejarah ini ditutup oleh British. British ingin berdakwa bahawa kita tidak ada undang-undang. Ini ialah Mufti Singapura, anak murid Syekh Ahmad Patani. Sebab itu kalau kita terus berjuang kemerdekaan, semua sampai ke Syekh Ahmad Patani. Generasi selepas kurun ke-19. Sebelum itu kita nampak ulama-ulama yang sebutkan tadi. Ini ialah pejuang yang diharapkan untuk menjadi khalifah. Sama ada Sultan Zainal Abidin ketiga ataupun Raja Ali Kelana. Tak pernah dengar nama ini. Ini Mufti Singapura yang pertama. Dan apabila perancangan di Makkah diketahui oleh Belanda dan British, mereka mengadakan penggolengan, menyerang Pulau Penyengat dan jatuhlah bakal yang dibetul Riau, Lingga, dan dialah seorang ulama yang sangat besar. Seorang lagi murid yang dihantar ke negara kita oleh Syekh Ahmad Patani di Mekah ialah Tengku Mahmud Zuhdi Al-Patani. Dilantik untuk menjadi mufti di Selangor. Tujuanlah untuk perjuangan penjihad. Di Negeri Sembilan dihantar seorang ulama daripada Mekah. Orang Linggi, Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Murid Syekh Ahmad Patani. Kebanyakan mufti dalam Melayu ini semua murid Syekh Ahmad Patani, termasuk Tok Kenali. Tok Kenali diberi tugas khas, jangan perang. Kamu balik menulis. Kamu balik tubuh Majlis Agama Islam Kelantan. Dan buka majalah, buka minda, keluar pengasuh. Semua daripada Syekh Ahmad Patani. Di Kedah, dihantar murid Syekh Ahmad Patani, nama Haji Wan Sulaiman Wan Siddiq, Mufti Kedah yang pertama.
Ini semua rangkaian, kita bukan satu sempadan. Kita semua satu ummah, satu akidah. Di Jawa, murid-murid Syekh Ahmad Patani juga. Di Kamboja, di Kalimantan, supaya ini menjadi tonggak kepada perjuangan. Perjuangan tidak boleh dengan senjata semata, mesti dengan ilmu, kekuatan jiwa dan bau ilmu. Ilmu pertama, tetapi dalam perjuangan perlu ada kekuatan jiwa dan ilmu yang asas. Yang kedua, tubuhkan hatta pelajar kita ke Azhar untuk menambahkan ilmu. Dan inilah persatuan Melayu Azhar, bukan Malaysia. Orang Filipina, orang Sulawesi, Jawa, Aceh. Pengerusi pertama ialah Ismail Aceh. Pengerusi bukan orang Kelantan. Yang menjadi pengerusi pertama persatuan pelajar-pelajar Melayu Timur Tengah ialah orang Aceh, Ismail Aceh. Dan ketika itu Sultan Mansur. Sultan Mansur ialah murid yang dicadangkan orang penting jadi khalifah ataupun bakal khalifah, calonnya antaranya Sultan Mansur Kelantan. Sultan yang paling alim. Masjid Kapur Sirih ialah namanya Masjid Sultan Mansur. Tuan-tuan kenal Sultan Mansur? Inilah sultan kita yang paling alim. Murid terus derek daripada Syekh Ahmad Patani. Tetapi sayang, dia hanya merintah 1 tahun saja. Tahun 1900 sehingga sama 1901, tak silap saya. Itu saja. Perancangan dialah yang melaksanakan hukum yang dulu wanita bagi Kota Baru pakai berkemban. Dialah yang haramkan. Dialah tukar supaya kita ikut budaya Islam. Dialah yang merintah kita bina wakaf-wakaf dalam perjalanan. Untuk musafir, kita panggil wakaf. Ini ketika Sultan Mansur. Sampai saya masih sekolah, masih banyak lagi wakaf. Sekarang dah hilanglah sebab ada kenderaan banyak. Dulu setiap perjalanan panjang, mesti ada wakaf. Di tengah-tengah sawah ada wakaf. Ini dibina ketika zaman Sultan Mansur. Sebab untuk kemudahan musafir, di tepi wakaf itu mesti ada perigi. Dalam perjalanan boleh wakaf itu diadakan periuk dan sebagainya untuk tujuan musafir duduk tidur di situ. Sekarang tu wakaf itu tak ada lagi dah. Barangkali ada lagi, setengahnya hilang. Ketika Sultan Mansur kenang pejuang-pejuang kita. Semua namanya sebut ini tak ada dah sekarang. Dia muncul sikit dalam buku saya, tapi buku ini habis tengah jalan. Bila saya dijemput untuk sampai mesej di sini, saya balik awal. Kapur saya pelajaran dulu. Balik pelajaran dulu, pelajaran dulu sampai kuliah habis, sampai Kota Baru. Sampai sini buku saya bawa untuk sini habis. Jadi tuan tak adalah buku yang saya bawa satunya. Kemudian di Kelantan, hatta pemuda-pemuda kita belajar ke Azhar. Ini dihantar oleh Syekh Ahmad Patani. Namanya Datuk Paduka Perdana Menteri Nik Haji Nik Mahmud Nik Ismail, ulama besar kita, tokoh siasah yang sangat hebat, yang merancang pembangunan Kelantan semasa dulu. Orang hebat, pendekar, dilatih di Mekah. Ini pejuang kemerdekaan. Anaknya Nik Kamil, anak dia Nik Kamil. Dan ini di antara tokoh-tokoh yang kita lupa. Karena Syekh Muhammad Said yang tubuhkan Majlis Agama Islam Kelantan bersama Ketua Nali. Ketua Nali diberi tugas khas tubuhkan majalah untuk tamadun Islam. Maka tubuhlah pengasuh. Dan ini ialah Majlis Agama Islam pertama di Malaysia. Semua negeri lain ikut Kelantan. Dia dulu kata Kelantan pula. Ini contoh pertama Majlis Agama Islam di Malaysia. Ini contoh pertama. Tapi bangunannya telah sangat uzur. Kitab-kitab yang dalam ini saya pergi tahun 90-an dulu. Berterabur, tak disusun. Kitab-kitab lama yang sangat-sangat berkualiti. Sangat bersejarah. Ini ialah hasil perjuangan daripada Mekah. Dan lahirlah pengasuh majalah yang paling tua di negara kita. Yang bermula tahun 1918 tak salah saya. Yang masih wujud sampai sekarang. Harga per 3 riyal, 8% asalnya. Saya tulis banyak tuan dalam ini. Bukan saya nak
menganda-manda. Tapi saya nak letakkan nama saya bersama dengan yang tulis sejak daripada 100 tahun lebih. Letakkan, saya banyak menulis lain ini. Carilah yang saya tulis dalam sekitar tahun 90-an dulu. Sebab saya sangat sayang majalah ini. Kalau tuan tak support dengan harga 8%, kemudian naiklah RM1.20. Ini ialah datang daripada Mekah. Bukan kota baru. Tujuannya lah supaya umat Islam baca dan faham kita dijajah. Jangan bekerja dengan British. Jangan jadi pion British. Jangan jadi mata-mata British. Mata-mata British itu spy British. Kenapa kamu kerja dengan bukan Islam yang menentang Islam? Jangan kerja dengan tentera British. Sebab dialah menentang ulama. Ketika itu orang Melayu bersama British. Kami patuh pada kerajaan. Tangkap Tok Janggut. Orang Melayu tangkap. Siapa yang belut? Haji-haji kata Melayu bangsa pembelut. Betul juga. Nak kata nak napi tak boleh juga. Sedih-sedih juga. Benar-benar juga. Malam ni cerita sedih. Bukan cerita baik. Jangan harap cerita baik malam ni. Cerita sedih. Jangan panggil saya lagi. Sedih. Tak tidur dah malam ni. Jatuh Kelantan. Perjanjian Siam dengan tipu helah. Jatuhlah kita. Dan British dapat separuh tanah Kelantan untuk buat estate. Ambil lah. Kat Ulu Kelantan ambil lah estate. Dan Mak Kilau. Pejuang yang hebat di Kelantan namanya Mak Kelantan. Tok Guru Mak Kilau. Mak Kilau terkenal, Mak Kelantan tak kenal. Dialah Tok Guru, dialah pendekar yang dilatih. Mungkin dia tidak di Mekah, tetapi daripada murid-murid yang jemaah haji yang balik ke Mekah, ia turun kepada dia untuk melatih kawasan di Pasir Mah. Latih Tok Janggut. Tok Janggut dilatih di Mekah dengan sepupu dia. Saya tak ingat nama sepupu dia. Tuan-tuan boleh jadi ada keturunan sini lebih tahu. Saya tak ingat nama tu dia. Dilatih di Mekah. Bukan tiba-tiba Tok Janggut balik lawan British. Tak. Laksanakan Al-Quran. Bukan kerana cukai. Cukai tak penting. Kerana Al-Quran dipijak oleh British. British ingin menggantikan undang-undang yang diperkenalkan oleh Sultan Mansur dengan undang-undang British. Itu sebab Tok Janggut menentang. Bukan kerana cukai. Ditulis cukai sampai hari ini. Hafal sekolah. Ini bumi perjuangan. Tuan-tuan orang berjuang. Saya orang membaca aja. Ini bumi perjuangan. Jeram itu perjuangan. Saya dipahamkan demikian oleh datuk saya. Datuk saya banyak cerita tentang ini. Yang kamu percaya Tok Janggut dibunuh di Pasir Pekan itu kenapa? Kata datuk saya. Itu ditulis. Dia tidak matilah, kata datuk saya. Dia tak mati. Macam tak tahu. Aku tahulah, dia kata. Nah, dia katanya itu. Aku tahulah, dia kata. Dia tak mati. Habis mati kat mana Datuk? Dia duduk maca. Itu kata ayah saya, ketuk saya. Maca. Siapa cahaya ketuk ni? Dia mati. Tak, dia duduk maca tu. Nak tahu dia kat mana? Aku boleh tunjuk dia. Betul kau tidak tahu. Cucu dari sini. Zuriat dia ada sini. Betul ke tidak untuk saya kata tu? Patu dia mana lagi tu? Dia duduk di Batu Lapar. Kubur dia Batu Lapar. Cek baliklah dia kata. Saya tak tahu dia mana dapat. Tangkap Tok Janggut. Ini dia yang menangkapnya. Tengok muka. Melayu. Nama dia latih. Malu kita kalau tuk kita jadi latih. Tengok, kenal tak? Tuk siapa ni? Mesti tuk orang sini. Ini yang tangkap Tok Janggut. Bawa kepala polis. Tok Janggut tikam seorang. Tikam seorang. Tahun 1915. Sejarah mengatakan Tok Janggut digantung. Tok saya kata tak, kamu kena tipu. Kena tipu dia kata. Dia kata kat saya. Kena tipu pula. Habis apa dia mati tu?
tu Bengali kain. Tengok janggut panjang, dia jumpa orang panjang di kantung situ. Betul tuan, dalam sejarah untuk camkan mayat yang mati ini dipanggil Tok Kenali. Apa Tok Kenali kata? Ini bukan bahasa. Ini bukan bahasa. Yang mati ini bukan orang lain. Soh Tok Janggut bukan ni. Walaupun tulis sejarah buku setebal itu tulis pasal Tok Janggut, tak betul. Orang juga kena tahu lah. Saya mari nak mengajar orang juga pelan-pelan. Tok Kenali kata bukan, ini bukan biasa, dia panggil biasa. Tok Janggut tua sikit pada Tok Kenali. Ini perkata Tok Kenali. Ini bukan biasa, dia bukan wajah yang mati. Ia lain sambung ini Bengali kain.